Elbe merupakan antara sungai terpenting di Eropah. Sungai yang bermula dari Republik Czech ini melangkaui Jerman sepanjang 1094 km dan berakhir di Muara Hamburg. Apa yang menariknya, sungai ini telah dipelihara sejak ratusan tahun. Kini, ianya merupakan antara lokasi utama pelancongan di Jerman, khususnya di Hamburg. Peluang ekonomi yang tinggi di Hamburg turut menggamit kedatangan imigran dari pelbagai negara. Warga negara Malaysia berketurunan Melayu juga tidak terkecuali daripada berhijrah ke sini. Antaranya ialah Husna Hisan Muhammad Nur, berasal dari Ampang, Selangor. Segalanya bermula daripada satu program pertukaran pelajar di Kuala Lumpur pada tahun 2000. Jati diri Melayu amat utuh dalam diri Husna. Memahami bahawa bahasa adalah jiwa bangsa, maka keazaman Husna membantu Mikael mendalami bahasa Melayu menjadi semakin kuat. Hasilnya, Mikael mudah dapat bertutur bahasa Melayu dalam tempoh yang singkat. Saya punya keluarga memang selalu ambil exchange student. Sebab mak bapak saya nak kami semua praktis cakap English. Sebab through practice lah kita punya bahasa English akan better. Sebenarnya saya memang suka anak saya ni bergaul dengan bangsa lain. Dulu lagi. Dia orang kecil-kecil pun bila di sekolah pun memang saya galakkan dia orang bergaul dengan bangsa lain. Saya memang against semula. Tambah lagi tahu-tahu lelaki yang datang, kata orang buat apa kan semua. Yang adik-adik perempuan macam excited lah. Oh okey nak try lah kan. Masa saya datang tu awal tahun 2000, memang program dia setahun duduk dekat Malaysia. So daripada Januari sampai Disember. So masa mula-mula masuk sekolah semua macam syok lah juga kan. Semua lain, budaya lain, bahasa lain. Dari segi bahasa dia, mula-mula dia dekat sini dia tak nak bercakap bahasa Melayu. Selepas dia orang ada student exchange meet dekat KL, then I think dia realise, dia tengok orang-orang yang student exchange yang belah-belah Kelantan ni, perempuan, dia orang bercakap bahasa Melayu, lorak Kelantan. Saya sendiri rasa macam, apa yang dia orang cakap, nak tahu juga. So, ambil buku, tengok, ni apa maksudnya, ni apa maksudnya. Dan lama-lama bila dah duduk dengan dia orang, berborak dengan dia orang, dengar dia orang buat apa kan. Contohnya adik yang kecil sekali, 4 tahun baru, dia lari, dia jatuh. Lepas tu semua orang ketawa, kata padam muka. Tak tahu apa maksudnya padam muka sebenarnya, tapi bila dah tengok keadaan dia, dah faham dah apa maksud dia kan. So daripada situ dengan apa nak tahu apa yang dia orang cakap tu, I belajarlah bahasa Melayu. Michael ni memang jenis suka belajar bahasa. Dia bahasa kat sekolah dekat Germany pun dia belajar Latin, Spanish semua, Perancis. Tapi membuatkan dia lagi nak tahu cepat baca bahasa Melayu ni sebab gara-gara perbuatan kami sekeluarga, kami adik-beradik. Kita orang suka berborak-borak, cerita pasal dia. Tapi sebenarnya bukan cerita pasal dia saja, tapi dia tengok kita orang ni suka ketawa, apa benda dia cerita, so dia ada perasaan ingin tahu. So semuanya all together boleh cakap dalam 3-4 bulan boleh cakap Melayu lah. Bukan susah pun. Especially untuk orang Jerman, dia punya cara sebut, dia punya tata bahasa semua senang kan. So untuk kita sebagai orang Jerman senang nak belajar. So isteri saya yang banyak tolong, banyak nasihat dulu kan. Dia dulu jadi I punya advisor. Perbezaan budaya memang wujud antara peradaban Timur dan Barat. Namun ia tidak menghalang Husna untuk berganding dengan Mikael mencari kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Budaya sini yang macam open, campur perempuan dengan lelaki, cara bergaul tu lain kan. And kami semua pula yang anak-anak perempuan, kita orang semua pergi ke sekolah perempuan. So memang tak biasa dengan lelaki. Saya dulu banyak masalah juga dengan budaya. Budaya tu kan agak susah nak adapt kan. Jerman dengan Melayu, orang Malaysia memang berbeza sangat. Saya tengok Husna yang banyak bercerita dengan dia lah.
kalau hal apa sebagai kawan-kawan dia semua kan. Keteguhan jati diri Melayu yang ada pada Husna sebenarnya adalah hasil didikan keluarganya sejak kecil lagi. Ia adalah aset berharga yang memudahkan Husna untuk membantu Mikael memahami bahasa dan peradaban bangsa Melayu. Setelah tamat tempoh program pertukaran pelajar, Mikael pulang ke tanah airnya di Jerman. Sebenarnya hati Husna sudah berbunga kerinduan walaupun belum lama berpisah. Perhubungan antara mereka masih terjalin melalui media sosial seadanya sekitar tahun 2001. Perhubungan antara mereka menjadi semakin rapat sehingga Mikael kembali berkunjung ke Malaysia semula walau hanya baru 4 bulan berpisah. Mikael mencadangkan agar Husna menyambung pengajian ke Jerman. Sukar gadis berusia 17 tahun waktu itu untuk membuat keputusan. Saya kata tadi macam mana, saya just ada SPM je lah, aku ke. So dia buat research lah, apa benda saya kena ada kalau nak boleh belajar dekat sini. Itulah yang dia dapat idea, dia kata saya kena buat abitur juga kalau nak masuk universiti. Kalau nak buat abitur maknanya kena masuk sekolah dia juga. Abitur is A-level, German A-level. And then dia kata kalau saya tak perlu ada JPA sebut tu, sebab kalau mak bapak dia ambil saya sebagai anak angkat, so saya kira dah skip benda yang syarat-syarat bila orang luar negara datang belajar ke sini. Saya katalah macam-mana papa kasih kan. You kena tanya kat papa dulu kan. And dia kata tak apa, biar I uruskan. Dia kata. Bapak dia mula-mula macam tak interested lah. Tak mau dengar pasal dia kan isteri saya yang sulung daripada 7. Perempuan pula tu kan. Sebenarnya saya tak setuju dia pergi sana. Of course, bapak saya kata, no, mana boleh kan. Cona ni tak pernah pun pergi luar negara. Takkanlah dia nak pergi hidup dekat luar negara seseorang. Anak pertama kan, kita berat nak lepaskan. Lepas tu saya fikir kita pun banyak universiti di sini. Last punya point tu, pasal tak tahu lagi nak bagi apa lagi alasan kan. Pasal dia tak nak juga anak dia pergi kan. Saya cakaplah dengan bapak dia, kata, cuba tanya bapak you, apa bapak you rasa kan. Itulah, ni saya tak tahu sebenarnya. Saya tak tahu yang dia dah lobby bapak saya dulu. Ni baru saya tahu lah. Mesti Datuk pun mesti akan cakap no punya, tahu dah. Tak apalah, you cuba call. Okay, saya call. I call him now, kena macam tu kan. But I know the answer. Idea yang sangat bagus. Biar anak you pergi ke Jerman. Lepas tu bapak dia letak phone, dia kata, okay, pergi buat pasport. Beli tiket sekarang juga. Jadi dia balik Jerman lah. Ikut sekali kan. War ja dann auch die Entwicklung mit der Sprache. Also als wir in Malaysia waren, fast ein Jahr, haben wir ja auch gut die malaiische Sprache kennengelernt. Und das Gleiche war ja auch für Shona. Sie hat ja auch sehr gut von Englisch dann ins Deutsche gelernt. Und umso besser diese sprachlichen Beziehungen wurden, umso besser kann man natürlich auch gemeinsam lachen, kann eben auch, sag ich mal, gemeinsam traurig sein. Also es finden sich mehr Gemeinsamkeiten, wenn man eine gemeinsame Sprache spricht. Und das hat sich ganz gut entwickelt. Pada bulan Julai 2004, kecemerlangan Husna dalam pengajiannya telah mendapat liputan akhbar tempatan Jerman. Pencapaian ini amat membanggakan kerana Husna adalah satu-satunya rakyat Malaysia lulus cemerlang dalam peperiksaan abitur dan ditauliahkan sebagai dulah yang berkait rapat dalam hal kebidanan. Dulah ni adalah, dia macam midwife tapi dia more to birth support, exactly seperti midwife, cuma midwife dia lebih boleh ke arah medical
boleh macam ambil darah, buat lebih daripada hospital thing. Tapi kita doula tak boleh sentuh bab hospital. Kita just boleh support emotional, psikologi, tolong temankan dia. Yang buatkan ramai orang tertarik nak ambil saya sebagai doula dekat sini sebab saya boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Jerman dengan English. Dan juga saya boleh jaga ibu-ibu lepas bersalin ni mengikut pantang Melayu. Klien saya yang baru-baru ni orang Jerman, dia tinggal dekat dengan rumah saya. Saya membantu dia sebelum masa dia tengah pregnant. Masa bersalin tu saya tak adalah dekat dalam tu sebab sebab-sebab yang tertentu, tapi saya bantu dia after dia bersalin sebab dia pun kena C-section. Ja, ist halt so für die Betreuung da halt auch so ein bisschen ja auf der medizinischen Ebene dann auch da für die Schwangeren und sejak dia kenal doula tu daripada saya, so dia rasa lebih selesa sebab doula dia lebih kenal lebih mendalam. Midwife dia bekerjasama dengan doktor, so more to medical juga. So kalau doula ni kira 100% semua benda natural, just pasal communication and share pengalaman, share masalah, so lebih mendalam lah untuk masalah emosional. Saya selalu suggest kat klien saya untuk menggunakan jamu Malaysia. Alhamdulillah sangat baguslah, dia punya sambutan sangat baguslah di Germany sekarang, even di Eropah merata pun orang ambil, orang consume jamu ni. Even orang Jerman pun dah ada yang consume. So agak proud jugalah saya dah berjaya bawa produk tu ke Germany dan meyakinkan rakyat lokal pun untuk menggunakan produk Malaysia. Pada saya, Husna, walaupun umur dia muda, saya rasa dia adalah businesswoman yang bagus, seorang kawan yang bagus. Pada saya dia jual jamu untuk iaitu produk kesihatan. Pada saya sendiri mengambil produk kesihatan ini dan pada saya memang bagus. Dan pada saya seorang wanita yang muda, mempunyai anak 4 dan bekerja dan menjalankan hari-hari, pada saya dia memang rajin dan kuat semangat dan suka berkawan. Di rumah inilah pasangan Husna dan Mikael tinggal bersama-sama 4 orang anak mereka. Semasa Perang Dunia Kedua, rumah ini telah dijadikan tempat simpanan senjata api yang dilengkapi ciri-ciri kawalan keselamatan. Setelah memiliki rumah ini, Mikael bukan sahaja mengekalkan struktur binaannya yang asli, malah menambah baik teknologi sistem kawalan keselamatan dengan menjadikannya sebagai rumah pintar yang canggih. Alexa, mach das Licht an. Licht an. Okay. Okey, hidup kita dekat Eropah ni beginilah, teknologi tidak boleh dipisahkan. Tanpa teknologi susahlah nak buat nak berurusan dengan sesuatu. Seperti bisnes saya yang saya buat part time dengan jamu, and benda-benda teknologi ni lah memudahkan segala proses. Memanglah tak apalah, nanti kan dia kata dia nak keep in touch dengan you bukan? Dia mungkin boleh discuss more further pasal tu lah. Apa dia orang punya suggestion pula. Then anything I akan contact you balik lah. Alright? Okay? Alright. Okay, bye.
So, sekarang ni kita orang ada big project juga dekat Paris. Ada garden party, something embassy yang organize, and it's a public event. So jamu tu punya founder nak sponsor untuk that event, a few kotak and a few jamu pack, yang sample. Ya, itulah yang kita orang tengah bincangkan, berapa, macam mana proses nak bawa ke sini semua. Membesarkan anak-anak jauh di perantauan bukan suatu yang mudah. Ini menjadi antara kerisauan Husna setelah berhijrah ke bumi Hamburg. Dia bimbang akan timbulnya kecelaruan bahasa dalam pertuturan anak-anaknya suatu hari nanti. Nak membesarkan anak-anak tu di luar negara bukanlah benda yang senang. Sebab saya nak juga ada budaya saya, menerapkan budaya saya pada anak-anak, and then dia pun sama juga, and so kita kena macam kena compromise lah. Yes. Kita kena tengok sendiri mana sesuai kepada anak kita kan. Kita rasa yang lain juga, macam Melayu lebih sayang ke anak. Memang dia garang, tapi dia lagi peluk, lagi sayang, lagi manja dengan anak juga. Dia macam ada give and take kan. Macam kita, kalau bapa salah, tak berdiam kan. Dia lebih tua daripada kita, so kita hormat, diam. Jangan melawan kan. Itu dari segi benda tu kita orang nampak, sebab itulah ajar anak-anak respect. Macam Jerman dia terang, dia cakap terang-terang juga, macam ni tak boleh. Tapi lalas tu dia biar juga, macam dia treat anak-anak macam dia sama taraf dengan dia. Dia terlalu bagi bebas kadang-kadang. So orang pun anak-anak dia pun kadang-kadang kurang ajar. Macam tu kita tak bagi. Memang kita tak akan bagi anak kita kurang ajar dengan kita. Kita macam agak cakap dekat orang terang-terang kalau kita tak suka. Kita tak adalah bubble wrapping dorang macam alah sayang macam tu. Kita cakap tak boleh. Bukan mudah untuk mengekalkan adab ketimuran yang tinggi di Eropah. Mujurlah pasangan Husna dan Mikael dapat seia sekata ketika menghadapi apa jua cabaran dalam membentuk tingkah laku yang baik pada diri anak-anak mereka. Bila dah lahir anak-anak tu, ada juga kadang-kadang daripada parents itu ada juga cakap, kenapa dia cakap bahasa Melayu je? Dia duduk kat Jerman, nanti Jerman dia teruk. So kita orang ni dah lah kahwin muda, dapat anak muda, tak tahu macam mana cara nak didikkan anak dengan culture yang berbeza. Memang agak ni jugalah, susah jugalah, berat jugalah. In Deutschland gewohnt haben, war das natürlich ein Problem, weil die deutsche Sprache nicht in ihrem Alltag drin war. Aber nachdem sie hierher zurückgekommen sind, haben wir eben auch gemerkt, dass das ganz schnell geht bei Kindern, dass sie beide Sprachen oder 3 Sprachen gleichzeitig sprechen können, wenn sie in der entsprechenden Umgebung sind. Und wir finden es gut, dass Laila und die anderen Kinder auch alle Malayisch verstehen können und finden das auch wichtig, dass wenn sie ihre Großeltern in Malaysia oder die Schwestern besuchen von Shona, dass sie dann auch verstehen, was dort geredet wird. Das finden wir auch ganz wichtig. Bila kita orang perasan anak tu dah umur mula-mula cakap bahasa Melayu, dia faham bahasa Melayu, lepas tu dia akan cakap belajar bahasa Jerman dulu. Lepas tu nanti dia cakap Melayu sebab kita selalu cakap Melayu. And then bila dia pergi kindergarten, dia cakap Jerman. Masa tu saya pula risau, kata, alamak tengok anak cakap Jerman je pula kan. Dia macam mana nanti dia lupa bahasa Melayu. Padahal dia faham bahasa Melayu. Tapi nanti satu masa bila dia masuk sekolah, bila dia umur 6 tahun lah soalnya, dia dah boleh bezakan bahasa tu. Bila dah kahwin dah, nanti dah ada anak dah semua, kita masih teruskan dengan cakap Melayu dekat rumah. Anak-anak pun ikut juga cakap Melayu. Laila suka makan kat situ, kat Malaysia, dengan Laila suka makan roti telur. And then Laila suka pergi swimming kat Malaysia. Dia orang membesar dekat sini, dekat Jerman, kita dah tahu dah keliling semua bahasa Jerman. So kita nak juga ada simpan yang macam mana cakap, heritage yang
ya dia punya heritage, dia punya Malaysian culture kan, dia budaya dia kan, supaya sebab bahasa itu budaya. Kalau diorang tak belajar bahasa tu, diorang hilang budaya diorang. Kami decide untuk tinggal kat sini dulu, tunggu anak-anak membesar. Sebab sini contohnya sekolah free, support banyak, even parents yang banyak anak akan dapat support daripada government. Education sini pun bagus, puas hati. Sebab itulah kami kata okey tak apalah. Walaupun ada jugalah rasa nak balik Malaysia, tapi mungkin buat masa ni belum lagi. Tapi mungkin lepas anak-anak dah besar, lain pula plan. Sentiasa bertukar. Macam dulu kan plan pun lain nak balik Malaysia, lalas tak jadi. So tak boleh nak cakap lah. So we just go with the flow. Tengoklah macam mana. Kecekalan dan ketabahan pasangan ini menjalani kehidupan dengan cara dan peradaban ketimuran haruslah dipuji. Semoga ia menjadi pemangkin kepada generasi yang mendatang untuk terus ke hadapan membawa bersama jati diri sebagai seorang bangsa Melayu.